Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berbicara hadis yang kedua pada muka surat 10 dan pada muka surat yang ke-11. Semalam kita bicarakan ada 3 golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril tidak mendapat mereka itu rahmat daripada Allah, dan mereka itu terhina sebab dibagi peluang tetapi tidak menggunakan ia ke jalan kebaikan dan memberi kebaikan pula pada dirinya. Satu, ketika Ramadan datang dan pergi Ramadan tak pun dia diampunkan dosanya, sudah kita bicarakan. Yang kedua, orang itu dia ketika ada orang tuanya, dia tak dapat masuk syurga walaupun keberadaan kedua orang tuanya sebab dia tidak menyantuni keduanya. Sudah kita bicarakan apa fadilat menyantuni kedua orang tua itu. Semalam kita bicarakan yang pertama, amal yang paling utama termasuklah berbuat baik pada orang tua dan menyantuni keduanya. Kedua, keredaan Allah pada keredaan kedua orang tua. Hari ini kita sambung. Yang ketiga ialah orang yang dalam kesusahan, kesulitan, kepayahan dalam urusan kehidupannya itu, kalau dia buat baik dengan kedua orang tuanya, itu salah satu jalan untuk dia boleh bertawassul dengan amalan baik tadi itu untuk dilepaskan daripada problem ataupun kerungsingan ataupun cabaran ataupun kesulitan kepayahan yang dihadapinya itu. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awul mabit ila gharin fadakhaluhu. Diceritakan ada 3 orang lelaki yang berlaku kepada umat sebelum kamu, yang mereka itu berteduh di sebuah tempat dekat gua, lalu mereka pun masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat 'alaiha al-ghar. Lalu ada sebuah batu yang sangat besar daripada bukit dan ia tergolek dan menutup pintu gua tadi itu. Faqalu, lalu mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kamu tidak akan dapat selamat daripada batu besar ini melainkan kamu berdoa kepada Allah dengan amalan saleh yang pernah kamu lakukan, bermaksud bertawassul dengan amalan orang saleh. Faqala rajulun minhum, ada 3 orang tadi itu, ada seorang mengatakan, Allahumma ya Allah, kana li abawani syayikhani kabiran, saya punyai kedua orang tua yang sudah tua. Wa kuntu aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, aku sentiasa mengkedepankan keduanya lebih daripada isteriku dan anak-anakku. Fa na'a bi fi talabi syai'in yawman falam urih alaihima. Suatu hari aku pergi jauh daripada keduanya untuk suatu hajat, lalu ketika balik hatta nama fa halabtu lahuma, sehingga keduanya tidur
dan aku telah pun memerah susu untuk keduanya, ghabuqahuma, dan diletakkan di tempat simpanan ataupun taruhan susu tadi, fawajadtuhuma naimain. Tapi ketika aku sampai, mereka keduanya, ayah dan ibuku sudah tidur. Fakarihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Lalu saya tidak mahu nak bagi susu yang diperah tadi itu kepada orang lain, hatta kepada isteri dan kepada anak-anakku, kalau mesti terlebih dahulu kedua orang tuaku. Falabithtu wal qadahu ala yadayya. Lalu aku pun menunggu sedangkan susu yang tadi itu sudah diperah ada pada dalam genggamanku, antadhiru istiqadhahuma hatta baraqal fajr. Aku tetap menunggu sampai keduanya bangun. Maka ketika fajar sudah menyingsing, fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Lalu keduanya pun bangun dan keduanya pun minum susu ini tadi. Apa maksudnya ni? Ya Allah, saya selalu kedepankan hajat kedua orang tuaku, santuni keduanya, hatta lebih daripada isteri dan anak-anak aku lagi. Hatta kalau pergi berpergian pun, walaupun jauh, tetap saya akan kembali pada keduanya. Sehingga pernah memerah susu untuk diminum keduanya, tetapi kerana sudah lambat, keduanya tidur, tidak mahu dikejutkan, menunggu sampai ke pagi, barulah dibagi dan keduanya minum dengan susu tadi itu. Ini maksudnya apa ni? Maksudnya disebut amalan-amalan yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kalau diterima amalan itu, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka daripada terperangkap dalam gua yang ditutup oleh batu yang besar di depan pintu gua tadi itu. Hadirin, apa yang berlaku? Masya Allah, orang ini tadi bermohon, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika batigha'a wajhik, aku melakukannya ini semata-mata untukmu ya Allah, bukan yang lain. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra, maka selamatkanlah kami daripada batu yang sedang menutup gua ini kepada kami. Masya Allah, tabarakallah. Hadis menyebutkan fanfarajat syai'a, lalu batu yang besar tadi pun bergerak. Allah gerakkan sedikit. Dia tadi kan ada 3 orang, jadi setiap seorang itu dia bergerak sedikit, yang kedua bergerak lagi, yang ketiga akhirnya bergerak. Dapatlah ruang untuk mereka keluar daripada gua itu. Ini namanya apa ni? Ini namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kan amal soleh. Dengan amal soleh itu boleh digunakan untuk bertawassul di ketika kita menghadapi permasalahan. Ini bukan hanya untuk mereka sahaja, hadirin sidang penonton yang budiman. Kalau kita sendiri pun nak bertawassul begitu, apa salahnya? Boleh bertawassul dengan amalan orang saleh, itu dibenarkan di dalam Islam. Baik, mari kita lihat orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua itu akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ay yubsata fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang dia nak diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Apa dia? Terutama sekali kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab beliau Fadailul A'mal tentang berbuat baik kepada kedua orang tua tu. Macam mana caranya? Iaitu berkhidmat dengan mereka itu. Berkhidmat dengan kedua orang tua itu, terutama sekali keduanya sudah berumur ataupun sakit ataupun kederat dah tak berapa dah. Haruslah, dan bukan setakat harus lagi, wajiblah kita sebagai anak apa yang termampu untuk kita bantu. Baik, hak-hak mereka yang perlu dipenuhi, kata Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadailul A'mal. Pertama sekali, taat dalam perkara yang dibenarkan oleh syarak. Apa sahaja selagi tidak dilarang oleh syarak. Kalau sampai menyuruh anak-anak untuk
syirik kepada Allah, tidak boleh ditaati. Kalau setakat kalau menyuruh untuk berbuat dosa dan maksiat, membunuh orang umpamanya, mencuri ataupun menipu orang, itu tidak boleh ditaati. Yang pertama. Yang kedua, tidak bersikap kasar, mohon maaf dalam bahasanya agak kasar, bahasa biadab begitu, naudzubillah, kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan berlaku ataupun berperangai kasar ataupun berperangai keras terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, jangan takabur kepada kedua orang tua walaupun dia bukan Islam. Alhamdulillah, Allah pilih kita mungkin yang sebelumnya belum Islam, bukan Islam, sekarang jadi Islam, alhamdulillah, tapi mak ayahnya masih lagi dalam agama yang asal. Haruslah disantuni, haruslah dihalusi, haruslah dibuat sesuatu yang jangan menyebabkan mereka jadi terasa hati dengan kesombongan anak tadi tu. Jaga-jaga sangat-sangat benda ini. Jangan tinggikan suara. Mungkin orang itu memang suaranya kuat, tapi ketika bersama dengan mak ayah, cuba slow down kan, cuba kontrolkan suara itu. Sebab kadang-kadang orang yang bersuara tinggi ini, dia bukan pun nak berlagak ataupun dia nak sombong, tapi memang suara dia lagu tu. Kalau orang tahu tak apa, takut orang yang tak tahu, takut terasa hati. Yang seterusnya, jangan memanggil nama ayah dan nama mak. Panggil Pak ataupun Mak dengan bahasa masing-masing lah. Ayah, ibu, bonda, baba, tapi jangan panggil nama dia. Na'udzubillah min dzalik, contoh saja balik rumah, Pak nama Umak, maaf siapa ada nama Umak ni. Assalamualaikum, apa khabar Umak? Tu dia. Pak dia mai Pak, Umak, Pak. Jadi hadirin, jangan panggil nama ayah. Jangan panggil nama ibu, tapi panggil dengan gelaran ibu, ayah. Malah kalau dalam bahasa Arab sangat, subhanallah, sangat teliti sekali. Kalau seseorang nak memanggil ayahnya, boleh dengan ya abi, wahai ayahku, boleh. Tapi ada bahasa yang lebih halus dalam bahasa Arab, namanya, sebutannya ya abati. Boleh panggil ya abi, wahai ayahku. Tetapi lebih lembut, ya abati, wahai ayahku yang ku sayangi, oh my beloved father. Gitu. Sama juga dengan ummi, ya ummi, wahai makku, boleh lembut juga, tapi ya ummah, wahai mak yang ku sayangi. Sama juga dengan anak, untuk ayah memanggil anak, ya ibni, ya ibni, wahai anakku, boleh. Tapi untuk lebih lembut, ya bunayya, wahai anakku yang ku kasihi. Subhanallah, untuk anak ada bunuwahnya, untuk ayah ada ubuwahnya, untuk sifat anaknya dan untuk sifat kebapaannya itu, Masya Allah. Di sinilah hikmahnya hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail AS, bahasa yang digunakan itu sangat lunak sekali. Quran mengajar sebegitu. Satu, sebagai seorang ayah, boleh sahaja kalau nak buat keputusan sendiri dengan kuasa veto yang ada, boleh. Tetapi Nabi Ibrahim mengajar, walaupun boleh buat keputusan sendiri, tetapi tetap berbincang dengan anak. Macam mana? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, ya bunayya. Tengok hadirin, ya bunayya, wahai anakku yang dikasihi. Boleh saja ya ibni, boleh, tetapi ya bunayya lebih lembut. Ya bunayya, wahai anakku yang kukasihi, inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah yang ayah menyembelih kamu. Mimpi Nabi itu benar, tambah lagi 3 malam berturut-turut. Hari yang ke-7, malam yang ke-8, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Mimpi menyembelih betul-betul sampai terputus kepala dalam mimpi itu. Esok hari, hari yang ke berapa tu? Hari yang ke-8 kan?
Nabi Ibrahim merenung-renung, memerhati, melihat. Memerhati itu dalam bahasa Arab ra'a. Ra'a dia akan boleh jadi ru'yah, dia boleh jadi ru'yan, boleh jadi ru'yah. Memikir-mikirkan, memerhatikan. Sebab itu hari yang ke-8 itu disebut sebagai hari tarwiyah. Hari Nabi Ibrahim berfikir-fikir, cuba memahami apa yang berlaku malam tadi. Pada hari yang tarwiyah, hari yang ke-8, malam ke-9, bermimpi yang sama juga. Putus lagi kepala Nabi Ismail dalam mimpinya itu. Maka oleh kerana sudah tahu ini mimpi ini sudah 2 kali sama. Esok hari yang ke-9, Nabi Ibrahim sudah tahu Arafah. Sebab itu hari yang ke-9 Zulhijjah dipanggil hari Arafah. Tahu ini datang daripada Tuhan. Hari yang ke-9, malam yang ke-10, mimpi lagi. Mimpi yang sama juga. Terputus juga leher Nabi Ismail dalam mimpinya itu. Hari esok Nabi Ibrahim yakin ini datang daripada Allah. Mimpi Nabi itu betul. Lalu bawa anaknya Nabi Ismail pergi ke kawasan Mina. Di kawasan Bukit Mina itu. Lalu disembelih di kawasan itu. Sembelih itulah namanya Nahar. Sebab itu pada hari ke-10 Zulhijjah dipanggil hari Nahar ataupun Yaumun Nahar. Nah, persoalannya yang kita nak bincangkan sekarang, ketika pagi yang ke-10 hari bulan itu, 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mengatakan, Al-Quran merakamkan, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku yang kukasihi, sesungguhnya aku melihat diriku menyembelihmu dalam mimpiku. Fanzur madza tara, ni yang mahalnya. Maka cuba kamu tengok, madza tara, apakah pendapatmu? Sepatutnya Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, kalau tak minta pandangan anaknya pun boleh. Malah ini kan mimpi yang benar daripada Allah. Tapi tetap Nabi Ibrahim berbincang dengan anaknya. Itulah hadirin, ayah ibu yang dikasihi sekalian, kalau perkara-perkara tertentu yang perlu bincang dengan anak, silakan berbincang. Jadi mereka rasa dihargai, walaupun tak payah bincang pun tak apa juga. Akhirnya Nabi Ismail alaihi salam menjawab, Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala, Nabi Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku yang ku kasihi. Lihat, apa yang disebut oleh orang ada benarnya. What you give, you get back. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat. Bagi yang baik, akan dapat yang baik juga. Nabi Ibrahim memanggil dengan panggilan yang baik, wahai anakku yang ku kasihi. Nabi Ismail menjawab dengan panggilan yang baik juga, wahai ayahku yang ku sayangi. If'al ma tu'mar, buatlah apa yang kamu disuruh oleh Allah, bukan apa yang matara, apa yang kamu lihat dalam mimpi. Tidak. Ini menunjukkan tauhid yang tinggi yang ada pada diri Nabi Ismail alaihi salam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah, hatta dalam mimpi. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan lihat saya nanti akan termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Poinnya apa tadi hadirin? Poinnya ialah, kalau kita berbuat baik dengan orang, orang akan buat baik juga dengan kita. Panggil panggilan yang baik. Jadi untuk ayah dan ibu, kita panggil dengan panggilan yang baik. Ikut uruf kita lah. Kalau di dalam keluarga panggil ayah-ayah, kalau bapa-bapa, kalau baba-baba, kalau walid-walid, kalau abi-abi. Naam. Seterusnya, antara perkara yang menjadi hak kepada kedua orang tua, jangan dahulu dalam apa-apa urusan, jangan dahulu kita buat keputusan. Minta pandangan kedua orang tuanya. Walaupun mungkin nanti pandangan merekanya ada yang tak berapa nak kena, contoh yang lebih baik ada lagi, tapi dengan jalan yang lemah lembut. Minta dulu pandangan mereka. Biar mereka bagi pendapat dahulu. Mungkin pendapat itu tak kena dengan situasi contohnya. Tetapi kita dengar dahulu untuk mereka rasa dirasai, dihargai. Seterusnya lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun mereka bukan Islam. Mereka tak masuk Islam lagi, jangan terus ditakutkan dengan neraka, dengan siksaan. Tidak. Ceritakan tentang kebaikan Islam. Ceritakan tentang rukhsah dalam Islam. Ceritakan tentang kelembutan yang ada dalam Islam. Begitu. Sama juga dengan walaupun ayah ibu kita Islam,
Mungkin dia tak solat, mungkin. Jadi berbicara lembut depan mereka itu. Dulu pernah kita kongsikan amalan untuk melembutkan hati, boleh juga digunakan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Apa dia? Ketika kedua orang tuanya mungkin berat sikit nak solat, lambat sikit nak berbuat amal, contohnya tak mahu sangat mengaji agama, hatta yang kita risau sembahyang pun malas sangat-sangat. Anak wajib kita wajib kita nasihat, tapi dengan jalan yang lembut dulu. Lembut jalan semua sekali. Kalau tak boleh juga, jangan dikeras-keras. Minta orang yang keduanya sangat hormat. Mungkin Pak Long, Mak Long. Tak pun minta ustaz. Ustaz bagi tahu dalam ceramah umum, bagi tahu tentang solat. Adapun dia sendiri tadi tu lembutkan berbicara di hadapan keduanya. Kalau katalah kedua orang tuanya ini jenis orangnya panas baran contohnya, kita sekadarnya sahaja. Jangan berlebih-lebih, tetapi ada juga amalan yang baik supaya keduanya lembut ketika nanti kita berbicara. Sebelum berbicara dengan keduanya, baca dahulu, khatamkan Ya Allahu Ya Aziz, ataupun Ya Aziz sahaja pun boleh. Cara bacanya Ya Azizu Ya Aziz, Ya Azizu Ya Aziz, Ya Azizu Ya Aziz, digembarkan dua. Jadi kita pun tak terlalu letih. Kalau satu-satu nanti letih juga. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, kan agak ambil tarik nafas, suruh nafas. Kalau sekali dengan dua, Ya Azizu Ya Aziz, Ya Azizu Ya Aziz, Ya Azizu Ya Aziz, dibaca 41 kali. Tolong diingat ni, jangan lebih, jangan kurang. Ini dalam beramal, bukan kata tak boleh lebih, boleh, tetapi ada yang disebut sebagai tajribah. Tajribah ni yang dibuat. Tajribah, jarraba yujarribu tajriban. Dia pun cuba, buat. Akhirnya jadi itu yang namanya mujarrab. Itu yang nama jadi mujarrab tu. Mujarrab maksudnya yang dia cuba tu jadi. Ketika para alim ulama diilhamkan oleh Allah dengan 41 kali ini jadi. Jadi itulah jadi kekalah 41 kali. Kalau dalam hadis memang tidak ada, dalam Quran lagilah tidak ada. Tetapi bukan bermakna yang tak ada dalam Quran dan hadis amalan yang baik, selagi mana tidak ada dalil yang jelas mengatakan haram, silakan saja. Tambah ini pula adalah amalan yang sudah diamalkan mujarrab. Boleh ya, silakan saja. Kita ijazahkan membaca Ya Aziz 41 kali ketika berdepan dengan orang yang mungkin panas baran, orang yang cepat marah, mungkin dia lama dah tak bayar hutang, ataupun ada barang kita yang dia simpan, dia tak bagi balik. Dan kalau dia terima, Alhamdulillah. Kalau tidak, jangan marah dan jangan kasar. Hatta kalau umpamanya kedua orang tua yang belum Islam tadi tu, contoh ya, tak terima, ya, buat baik juga dengan keduanya yang sebatas yang disuruh oleh agama, dan jangan lupa doa hidayah untuk keduanya. Setakat ni dulu hadirin. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung pula yang ketiga, iaitu bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali hadirin dalam
huraian hadis 66 hadis fadilat Ramadan. Kita masih lagi bicarakan doa yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita takut untuk mengamalkannya maka kita tinggalkan, jangan diamalkan, dan peringatkan orang lain supaya tinggalkan juga. Apa dia? Jangan sampai Ramadan pergi kita tak diampunkan oleh Allah sepanjang 29 ataupun 30 hari itu. Dua, ketika ada orang tua masih bersama dengan kita, sama ada kita sendiri jaga ataupun kakak kita jaga, kita selalu pergi ke rumahnya, jangan sampai keberadaan kedua orang tua ini atau mana salah seorang daripada keduanya ada, kita tak dapat masuk syurga kerananya. Santuni mereka, gauli dengan baik, santuni, berbuat baik, maka ia akan menjadi jalan kita masuk syurga. Yang ketiga yang kita takut, ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tak mahu kita bersalawat. Jadi dijauhkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketika kita sebut, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bersalawat ke atas Nabi. Banyak cara hadirin. Yang paling ringan, ketika orang sebut nama Nabi Muhammad, kita pun sebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dalam literal meaningnya, dari segi terjemahan secara word by word, perkataan dengan perkataan, Allah telah bersalawat ke atasnya. Al-Imam Tirmizi mengatakan salawat itu ada tiga. Salawat daripada Allah kepada Nabi, maksud Allah merahmati Nabi, rahmat. Salawat malaikat ke atas Nabi, iaitu mohon keampunan ke atas Nabi, tetapi bukan daripada dosa, daripada kesalahan. Maksudnya salawat malaikat ke atas Nabi mohon keampunan. Yang ketiga, salawat kita, saya tuan-tuan, umat sekaliannya ke atas Nabi, mohon diangkatkan darajah ketinggian kepada Nabi. Itu yang disebut oleh Al-Imam At-Tirmizi. Salawat ada tiga. Satu, Allah bersalawat ke atas Nabi, maksudnya Allah merahmati Nabi. Para malaikat bersalawat ke atas Nabi, bermakna Allah, malaikat memohon ampun di atas kesalahan Nabi. Yang ketiga, umat bersalawat ke atas Nabi, bermohon diangkatkan darajat kedudukan martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kalau kita nak salawat begitu tadi, kalau orang menyebut nama Nabi Muhammad, maka kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Allah telah merahmati Nabi, ke atasnya Allah telah merahmati Nabi dan memberi keselamatan padanya. Itu terjemahan literal biasa. Tetapi ini adalah jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan insya'iyah. Maknan ayat ini adalah ayat doa dari segi lafaz, satu-satu terjemahnya begitu, tapi keseluruhan maknanya doa. Jadi maknanya semoga Allah merahmatinya, ai Nabi, dan memberi keamanan kepada Nabi. Itu maksudnya, ya. Jadi bila setiap kali orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling pendek. Ini kan banyak dalam solat tarawih, alhamdulillah. Nah, selang-selangilah hadirin di antara dua tarawih tu kan, rehat-rehat. Kan tarawih tu maksudnya rehat. Ya. Jadi janganlah berebut sangat. Antara selangnya itu, kenapa tidak bersalawat? Nah, bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Masya Allah, bersalawat. Nah, Masya Allah, sangat bagus sekali. Memang tidak ada suruhan daripada Nabi secara khusus bersalawat di antara dua ini, juga tidak ada daripada Quran, tetapi ia termasuk di dalam
Dalil yang umum. Apa dia dalil yang umum? Nanti kita baca ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi, hendaklah kamu bersalawat ke atasnya, ke atas Nabi, wa sallimu taslima, dan mohon Allah berikan keamanan, keselamatan kepadanya dengan keselamatan, keamanan yang sempurna. Dalam ayat tadi tu ada tak dia spesifik bila? Waktu, dalam majlis ke, dalam maulid ke, dalam ceramah ke, dalam solat tarawih ke? Ada tak spesifik? Tidak kan? Tidak. Bermakna bila tidak, dia jadi umum. Dalam kaedah menyebut al-umumu yabqa fi umumiyatihi. Keumuman itu akan tetap umum pada keadaan keumumannya itu. Bermakna salawat bila-bila boleh, asalkan jangan di tempat yang tak elok, dalam tandas contohnya, tempat sembelihan yang ada darah-darah tu contoh, tempat yang tidak mulia, hina. Tapi di antara dua tarawih, itu sangat bagus sekali. Memang tidak ada dalil yang khusus menyuruhnya, tetapi harus kita faham dalam kaedah ilmu agama, selama mana tidak ada dalil yang jelas khusus mengharamkannya, tetap dia dibolehkan. Masya Allah. Nah, boleh, silakan saja. Malah pahalanya sangat besar. Bersalawat itu sangat tinggi dan sangat utama sekali fadilatnya itu. Boleh ya hadirin? Kalau tak boleh salawat panjang, salawat pendek saja. Contoh, bila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kalau nak panjang lagi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tambah keluarga juga. Semoga Allah memberi rahmat ke atasnya dan ke atas keluarganya. Kalau nak panjang lagi, ada sahabat sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat. Nak tambah lagi supaya diberikan keberkatan pada semuanya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Masya-Allah, boleh diingat. Naam. Jadi bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu dalam bentuk macam tadi, sallallahu alaihi wasallam, boleh. Tapi kalau dalam bentuk fi'il amar, kita minta Allah bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu boleh ya. Baik. Jangan lupa dengan taswid hadirin. Taswid ini seumpama kita adab kepada Nabi. Contoh, kalau tuan-tuan jumpa dengan seorang datuk, Profesor Engineer Ali, pendek je nama Alinya tu. Kalau nak panggil Ali, ya, untuk kawan-kawan dia yang rapat, Li pun tak apa. Tapi kalau kita, apa khabar Datuk, apa khabar Prof, apa khabar Doktor, gitu. Apa khabar Tuan, yang dah haji tu, apa khabar Haji, Hajar. Itu kan tanda memuliakan orang. Ini kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau boleh, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sepanjang-panjangnya boleh lagi. Yang paling layak dah kepada Nabi, malah kita tak dapat untuk membalas jasa baiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Naam. Mari kita lihat, fadilat ini sangat besar ganjarannya dan fadilatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Mari kita lihat. Ayat ini dimulakan dengan inna. Inna ini adalah suatu penegasan. Sesungguh-sungguhnya. Ini suatu penegasan ini. Satu. Yang kedua, Allah menyebutkan Allah dahulu, dirinya sendiri dahulu. Sesungguhnya Allah. Kemudian yang makhluk paling rapat dekat dengan Allah, maksudnya yang dekat hampir kepada Allah, iaitu malaikat. Yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Allah.
Ulama mengatakan tidak ada suatu amalan pun yang Allah ikut serta dalam ibadah itu. Umpama solat, tidak pernah kita tengok riwayat Allah juga solat. Zakat, Allah juga zakat. Puasa, Allah juga puasa. Haji, Allah juga haji. Umrah, Allah juga umrah. Tidak. Tapi dalam bab salawat, Allah bersalawat. Subhanallah hadirin. Mulianya ibadah salawat ini. Sehingga ulama mengatakan ibadah yang paling utama salawat, kerana Allah juga bersalawat. Ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mulia salawat. Ibadah yang paling utama solat sembahyang. Masya-Allah. Yusalluna 'alan nabi, yusalluna ini kata ulama isyarat mulianya nabi. Kenapa? Allah dan para malaikat bersalawat sentiasa. Yusalluni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu memberikan kefahaman yuaddi ilal istimrar. Fi'il mudhari' ia akan membawa kepada maksud istimrar, berterusan. Allah, itu nama fi'il mudhari'. Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat, itu terjemahan paling tepat. Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Tidak disebut ala Muhammad, ini sebagai adab juga kepada Nabi. Allah, kemuliaan di atas kemuliaan. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Kekalnya Al-Quran, kekallah ayat ini. Bermakna kekallah Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa, bahkan baginda adalah manusia yang sangat luar biasa. Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa al-yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa, tapi seperti batu yakut di antara batu permata yang lain. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan fama balaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemuncak kepada ilmu mengenal Nabi Muhammad itu adalah manusia, dan sesungguhnya baginda adalah makhluk yang paling mulia alal itlaq. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Barulah selepas Allah dan malaikat bersalawat ke atas Nabi, kita barulah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atas Nabi dan mengucapkan salam sejahtera ke atasnya. Ulama mengatakan, apa kaitan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi? Orang yang beriman dituntut untuk bersalawat. Bermakna orang yang salawat itu tanda dia beriman. Nak tahu orang itu beriman, dia banyak bersalawat. Masya Allah, ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Yang kedua, kita lihat fadilat salawat ini daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran. Sesungguhnya kata Nabi, sesiapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Allah bersalawat kepada hamba, maksudnya merahmati hamba itu. Kata ulama, kalau bersalawat, Allah bersalawat sekali je kepada hamba, itu sudah cukup mengembirakannya dunia dan akhirat. Ini kan pula 10 kali untuk satu salawat. Kalau 10 salawat, kalau 40 salawat, kalau 100, kalau 1000, kalau berjam-jam bersalawat Allah, maka ganjarannya sangat sempurna sekali. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam hadis yang lain diriwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As, Nabi SAW menyebutkan, bersabda, man salla ala rasulil hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, man salla ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salatan. Allah
Sesiapa yang bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis mauquf sebab dia terhenti kepada sahabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Siapa yang bersalawat ke atas Nabi sekali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Allah dan para malaikatnya akan merahmatinya 70 kali. Bersalawat 70 kali. Allah fal yuqillu abdun min dhalika aw liyukthir, maka terpulang pada seseorang itu nak memperbanyakkannya ataupun nak sedikitkannya ataupun memperbanyakkannya. Kalau sedikit pun dah dapat pahala, macam mana banyaknya? Masya-Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW menyebutkan, akthiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah. Banyakkanlah banyakkanlah salawat kepadaku, ke atasku pada setiap hari Jumaat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Kerana salawat yang diucapkan oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Sesiapa yang banyak salawat kepadaku, maka semakin tinggi kedudukannya di sisiku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Baik, hadis yang barangkali terakhir untuk kita bicarakan dalam hadis yang kedua ini huraiannya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, daripada ayahnya iaitu Sayyidina Ka'ab. Apa kata Sayyidina Ka'ab? Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, saya sesungguhnya banyak bersalawat ke atas Tuhan. Fakam aj'alu laka min salati, berapa banyak kalau saya nak bersalawat ke atas Tuhan? Faqala, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi't, ikut kemahuan kamu, apa yang kamu mahu, banyak mana pun tak apa. Qultu, lalu aku menjawab, kata Sayyidina Ka'ab, ar-rubu', 1/4 dalam masa 24 jam tu, 1/4 masanya saya akan bersalawat kepada Tuhan. Qala, kata Nabi, ma syi't, terpulang pada kamu. Fa in zitta fahuwa khairun lak, kalau kamu nak tambah lagi lebih daripada 1/4 tadi tu, lebih bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kalau kamu lakukan. Qultu an-nisf, kalau begitu ya Rasulullah, setengah. 24 jam tu, 12 jam saya bersolat pada Tuhan. Maksudnya setelah melakukan yang wajib-wajib, ya, yang solat, yang khidmat pada orang tua, yang wajib-wajib, maka selepas itu digunakan waktunya untuk bersolawat. Berapa ya Rasulullah terpulang pada kamu? An-nisf, kalau setengah. Lalu kata Nabi SAW, ma syi't, ini terpulang pada kamu. Fa in zitta fa huwa khairun lak, tapi kalau kamu nak tambah banyak lagi, itu lebih baik bagi kamu. Qult, lalu aku mengatakan, kata Sayyidina Ka'ab, fa thuluthain, kalau begitu 1/3. 1/3. Fa thuluthain. Lalu kata Nabi, masyi', terpulang pada kamu, fa in zitta fa huwa khairun lak. Mohon maaf ya, bukan 1/3, lebih daripada 1/2 lagi. Kalau kamu nak tambah lebih daripada tu, kata Nabi, fa huwa khairun lak, itu baik bagi kamu. Qult, lalu aku mengatakan, aj'al laka salati kullaha ya Rasulullah, setelah saya selesai buat perkara yang wajib-wajib yang lain, seluruhnya waktu yang berbaki itu akan aku jadikan semuanya bersalawat ke atas Tuhan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tukfa hammak wa yughfar laka dhanbuk, kalau begitu kesedihanmu akan diangkatkan, kalau begitu keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah, apa je permintaanmu, hajatmu dipenuhi oleh Allah, dan diampunkan dosa kamu oleh
Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah hadirin permintaan daripada sahabat yang nak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa banyak, ternyata Nabi mengatakan terpulang pada kamu. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan banyak-banyakkan sehingga last sekali seluruh waktu yang terluang itu aku bersalat kepada Tuhan. Nabi mengatakan idzan yukfa hammak wa yughfar laka dhanbuk. Kalau begitu keinginanmu akan dipenuhi dan dosa-dosamu akan diampuni. Itulah hadirin, banyak-banyak kita bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan dalam bentuk sirah apapun salawat. Yang paling bagus adalah salawat yang kita lantunkan, kita ucapkan ketika salat itu, iaitu dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang terbaik sekali. Kalau istighfar, ada sayyidul istighfar, ketua kepada istighfar, maka ketua pada salawat adalah sayyidus salawat, itu salawat Ibrahimiyah yang kita sebutkan tadi itu. Salawat-salawat yang lain silakan sahaja yang sudah kita ma'ruf dan sudah kita tahu, contohnya salawat tib ataupun salawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silakan, tidak ada unsur syiriknya di situ, tapi difahami dengan baik, iaitu anugerah kelebihan yang Allah bagikan kepada Nabi itu seperti syifa kepada hati kita. Nah, lebih daripada itu lagi, Masya Allah, tabarakallah, baginda yang memberi makanan rohani kepada kita. Nah, kerana itu antara salawat yang bagus diamalkan salawat tib ataupun salawat syifa. Ada lagi namanya salawat kamilah ataupun taziyah, salawat ahmadiyah, salawat tafrijiyah. Semuanya merujuk pada satu salawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma bi kulli ma'lumin lak. Naam, itu juga bagus diamalkan. Dan salawat-salawat yang sangat banyak sekali hadirin, salawat salawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Naam. Kalau dikatakan salawat-salawat ini tidak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul? Apakah haram? Tidak sama sekali. Buktinya apa? Buktinya para sahabat itu ada salawat yang tersendiri untuk mereka bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ada satu salawat yang saya lupa apakah salawat daripada Ibnu Umar ataupun Sayyidina Anas bin Malik. Yang saya ingat sekarang ini adalah salawat Ibnu Umar. Cuma saya tidak hafaz salawatnya sekarang. Nanti insya-Allah akan saya bawa. Kemudian Sayyidina Ibnu Mas'ud, ada juga salawat dia yang beliau reka sendiri, tidak datang daripada Nabi. Malah subhanallah, alim Quraisy, Imam Syafi'i ada salawatnya yang tersendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak tambah Sayyidina lebih baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Itu satu riwayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Seramai mana orang yang ingat padamu dan seramai mana orang yang tidak ingat padamu. Kira semualah, pasal ada yang ingat, ada yang tak ingat.
Di sirah yang lain, kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun, digunakan dhamir ghaib. Kalau tadi gunakan dhamir mukhatab. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat, seseorang bermimpi, ya, walaupun mimpi tidak boleh digunakan hujjah, tetapi kalau melibatkan manaqib orang salih, tidak salah untuk kita ambil i'tibar. Seseorang bertanya, ya Aba Abdillah, Imam Syafi'i kunyahnya Aba Abdillah, apa yang Allah perbuatkan pada kamu? Lalu kata Imam Syafi'i, aku diiringi seperti diiringi pengantin ditabur dengan bunga dan minyak-minyak wangi. Kerana apa? Dalam mimpi tadi ada seperti suara yang menjawab, kerana salawat yang ditulis oleh Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah, kitab usulul fiqh yang paling awal sekali. Ketika dibuka kitab Ar-Risalah, memang ada salawat yang kita sebutkan tadi, cuma dia berbeza sama ada dhamir ghaib ataupun dhamir mukhatab kaf itu. Nah, ada yang menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun, dhamir mukhatab. Ada yang menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, yang kita nak sebutkan di sini, tidak salah kalau kita boleh buat salawat sendiri. Kalau jenis pandai buat salawat sendiri, silakan. Para masyayikh, masya-Allah, tabarakallah. Poinnya ialah silakan sahaja, tetapi salawat yang terbaik salawat Ibrahimiyah dan salawat yang biasa. Tetapi tidak salah kalau nak mengungkapkan salawat sendiri, tanda cinta dan kasih kepada baginda Rasulullah Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah di pertemuan akan datang, hadirin, selesai sudah kita bahaskan hadis yang kedua, kita akan masuk hadis yang ketiga, insyaAllah, pembebasan daripada api neraka setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan dan dikabulkan doa. Itu hadis yang ketiga dalam rentetan 66 hadis fadilat Ramadan yang akan kita bicarakan pada hari Isnin nanti, insyaAllah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.